kat sini is preposition. Yang ni not P. Ingat simbol dia not P. Kan? Bukan preposition, right? So sekarang dekat sini. Preposition. Yang ni is preposition. Okay, sini ialah ayat seru is not preposition. Okay. We switch off the air conditioner before. Ini arahan, betul tak? So it's not right. Betul tak? Saya kadang-kadang salah juga. Betul kan ni? There is an integer x such that x square is equal to 5. This is proposition. Okay, so if I kalau ayat saya macam ni, tomorrow is my birthday, is it proposition or not? Yes. Kan, even though bukannya birthday saya pun besok. Okay, so kita tahu benda tu sama ada betul atau salah kan jawapan dia. Okay, so now problem number 2. Write the negation of the following. Okay, negation. Macam mana nak write negation ni? One day, maksudnya negation ni apa? Negation. Negation is kata, maksudnya yang berlawanan. Maksudnya kalau dia kata equal, opposite. Kita cakap opposite, right? Not equal, right? So write the negation of the following proposition. Maksudnya kita kena write, tulis, kan? Maksudnya kat sini kena buatlah one day is not equal to 24 hours. Kena buat satu ayat lain sebelah dia, kan? Betul tak? Okay, so 79 is apa? Is an even integer. Is not an even integer. Or we can state that 79 is what? Is an odd integer. The opposite of even is odd, right? An odd integer, right? Okay, so now here. Kalau macam ni kita nak buat. Maksudnya yang ni jawapan dia apa? Is not equal. Maksudnya ayat tu maksudnya macam ni lah. Is not equal. Tanda dia. 25 plus 50 is not equal to 100. Ayat yang sama just letak simbol yang ini sahaja. Okay, so number 4. It same like number 3 which is not equal. Then number 5 is macam ni. Yang ni tukar kepada less than, right? Okay, so sekarang nombor 6. Yang ni tukar kepada, simbol tu tukar kepada greater or equal, right? Boleh? Boleh. Boleh tak? Okay. Kalau dekat sini. Determine the truth. Okay, sebelum saya nak terangkan problem-problem ni kan, sebelum saya terlupa, saya rasa saya nak share. Kamu tahu tak dekat mana kita guna and, or yang saya suruh tulis dekat dalam kamu punya forum last week kan saya suruh tulis the daily life kan, kita guna dekat mana and, or apa semua tu kan? Saya share, maksudnya yang tu contoh saya share saya punya Chrome. Kalau kamu buat satu program komputer ke apa ke satu ni, sekejap saya punya ni. Contohnya dekat sini kan, saya punya komputer. Okay, now if I want to search, kalau yang kan sebelum ni kalau kita cari, kalau kita punya searching, kalau dia guna juga tahu yang apa and, or apa semua. Kalau contoh saya letak pen sahaja. Kalau kita search for pen, it will appear pen, semua gambar pun pen, betul tak? Tapi apa kaitannya bila kita letak pen or pencil in our searching? So it will appear whether pen alone or pencil alone or pen and pencil, right? Nampak tak kat situ? It will be true if pen alone and it will also be true if pencil alone, or dua-dua true, dua-dua ada pun true juga if it is or in the table of table truth table tu, right? Ini kaitan ini yang simple lah yang kita nampak.
yang kita boleh tengok dalam searching. Okey, boleh. Kalau contoh kalau saya letak N dekat sini. Kalau itu dekat dari segi gambar. Kalau O tadi, sekejap saya nak tunjuk O tadi. Yang ni kamu perasan tak apa yang ni saya tunjuk ni dalam searching? Adanya benda ni. Perasan tak function ni? Kamu nampak tak apa yang saya tunjuk ni? Ada orang tak ni? Ada tak? Kat mana pun? Tak nampak. Oh, tak nampak. Daripada tadi yang saya tunjuk yang dekat Google Chrome ni tak nampak Yang pen or pencil tu nampak lah. Tadi. Okey. Kalau O ni kan, contoh kalau saya tengok O, kamu tengok O dekat searching punya ni, whether it will appear Apple Pencil yang ada pencil sebagai keyword dia. Pen ataupun dia akan ada pencil or pen, ada dua ayat dekat sama. Nampak tak? Sebab O. O ialah true. Yang tu, yang saya nak cuba kaitkan ni ialah yang true. If it is true, false, it will be true also. Ini O. True. O punya. Kalau yang ni depan ni pencil, ini pencil, yang kedua ni is pen. Maksudnya dia akan appear salah satu. Whether kalau salah satu ada mesti true kan? Dia takkan appear kalau dua-dua salah-salah kan? Dua-dua tu tak ada, so dia tak adalah bagi kita punya result yang tu. Boleh. Dan lagi satu, kalau kat sini contoh tadi saya letak O kan, ni saya letak N. Okay, bila kita search by using N kita punya kata yang ni kita punya, bila kita search, bila dalam kita punya searching ni N, dalam gambar semua mesti ada pen dengan pencil, dua-dua supaya dia boleh jadi true. Nampak tak? Boleh? Kat sini kan dalam ayat pun dua-dua true. Dan apa yang saya nak kaitkan matematik discrete ni dengan kamu punya computer science, if you do an algorithm, contoh kalau contoh kita buat function, satu fungsi nak cari budak, maksudnya untuk student daftar subjek. Contohnya kalau P. Kalau P ni ialah kita wakilkan sebagai P ni ialah CGPA dia. Mesti atas 2. Dan Q ni dia ialah contohnya dia dah ambil satu subjek yang prasyarat tu. Okey, satu subjek yang prasyarat tu, maksudnya this is prasyarat subjek. Okey, prasyarat subjek faham saya punya ni. Maksudnya untuk dia daftar subjek mesti kalau dua-dua ni kena true, so that kamu kena letak kat situ P and Q mesti true, so that dia boleh daftar subjek tu sebagai T contoh. Maksudnya macam tu. Dia punya built-in function yang dia kat dalam kamu punya algorithm tu mesti ikut syarat ni. Kalau salah satu ni tak memenuhi, so mesti appear satu error. Please make sure that your CGPA above 2 first before you register this subject. Macam tu, something macam tu. This is how our algorithm work. Maksudnya macam mana kita nak letak syarat. Kalau macam ni maksudnya sistem tu dah faham lah. Mesti ada and, dua-dua true supaya move kepada step number 3. Faham Itu sebab saya kata kalau matematik discrete ni sebenarnya is more, maksudnya dia lebih rapat dengan kamu. Maksudnya dia lebih dekat dengan computer science student sebenarnya. Kita tak nampak kadang-kadang perkaitannya bila kita tengok contohnya macam yang tadi tu kan tari-tari ni tadi tak nampak, tapi kalau bila kita buat algorithm, bila kita buat pseudocode, that's the rule yang kita kena follow to get the next step. That's how the logic take part. Dekat situ ialah discrete matematiknya kat situ. Faham Okay, so now we go to problem number 3. Okay. Problem number 3, determine the truth value of the following proposition. Okay, so sekarang macam mana ni number 3 ni? 5 and 9 is a real number. So sekarang kat sini 5 ni mesti true dan 9 ni is also
True. So True. that dia ialah real number. So sekarang conclusionnya, contohnya ialah macam ni. Saya nak kena buat. True and true Contohnya, is equals to true. P and Q. So it will get true. Macam tu kan? Sebab dua-dua ni true. Boleh? Sebagai conclusionnya dekat situ. Ataupun kan kalau kamu buat jawapan maksudnya P sama juga dengan 5. 5 ialah apa? Real number kan saya buat dia punya ringkasan je. 5 ialah real number. It is true. Then Q pula ialah apa? 9. 9 ialah real number and it's also true. Then it will conclude that P and Q is also true. Macam tu. Okay. Macam tu lah. Okay. So sekarang problem number 3. Yang nombor 2 ni. 21 is an even integer. Betul ke? 21 ni even integer. Betul ke? It's wrong, right? This is false. Right. Okay. And negative 42 is negative number. So this will become true or false? This is True. true. So if we represent this as a P and this as a Q, like this P, Q, then first statement will be false. Second statement will be true. Then P and Q will be false. Kalau yang ni kita tukar kepada ayat ni, it will be false. False, true, then P and Q will be false. Boleh? Nampak tak? Kalau ada tak jelas cakap ya. Kita daripada saya lepas lagi. Okay, so kena berani bersuara lah kalau tak tahu. Okay, so nombor 3 apa? Okay, so sekarang kita ambil ayat yang pertama ni sebagai P P. Okay, yang pertama tu P. Jadi P tu apa? P 5 kali 7 ialah 15. It will be false, right? 5 kali 7 35 bukan 15. False. Okay, so False. our Q here is second statement. 9 minus 7 is what? 5. Betul. 9 tolak 7 ialah 5. False also, right? Okay, so the answer will be P. O is like this. O Q, it will become False. 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 Okay. So for number 4. Kalau number 4 ni, okay. So hasil ni prime number ke tidak? 2 kuasa 2 campur 3 kuasa 2 berapa? 4 campur 9 berapa? 2, 13. Prime number. 13. It's a prime number. So it is true. True. Okay. So Q ni 2 kuasa 2 campur 4 kuasa 2 is false, right? False. So bila dia O, so P or Q will become True. true. Please refer to the truth table yang lepas So ini jawapan untuk nombor 4. Okay, untuk nombor 5 saya padam dulu. Nombor 5 jadi apa? Okay, 89,302 is divisible by 3. Is it true? Boleh? It's false, right? Dia tak boleh bagi dengan 3 kan? False. Dia baki kan? Okay, so sekarang then it is divisible by 6. Adakah dia divisible by 6? It's also No. false, right? False. Sebab dia ada baki kan? Okay, so when it is then here, so the notation here is arrow, then. Mana saya dapat dekat dalam nota tu kan? Then we're referring to the arrow ni. Okay, so now we know that for truth table for then ni ialah apa? False is become True. False. true. 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 Kena ingat dalam
Kalau tak ingat pun kita online ni kita boleh refer buku kalau kita exam kan. So please refer the table yang betul. Okay, ingat bila masa yang dia ni false then ada satu keadaan je. Then bila then ni dia ada satu keadaan je. Bila true it become true. True false apa? Kalau kat true stable tu. False. 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 Yang ni je satu Ni je satu false kan? Yang lain Yeah. false, true dia akan jadi True. Kalau false macam ni dia akan jadi True juga. true juga. Betul? Contohnya kalau false kan kalau kita buat ayat false kan kalau contohnya saya sihat. Kalau saya sihat tu saya jadikan dia P. Saya sihat so saya datang kelas. Ini ayat yang logik je lah. Maksudnya tak adalah ikut algoritma kamu tak. Okey, saya sihat, then saya datang kelas. Kalau not, false kita nak jadikan dia ayat false, saya tak sihat, so saya tak datang kelas. Nampak tak kat situ dia punya kaitan tu. Bila dia false dia akan jadi true. Betul tak? Kalau dia tak sihat, so dia tak datang kelas. So it is true. Nampak tak? Kamu nampak tak apa yang Nampak, kau madam, belajar nampak. sebenarnya? Kan? Okey. Okey. So sekarang itu selesai. Okey, saya nak tanya satu lagi. Macam mana kita tahu bila masa kita punya table tu kita guna true, false, true, true. Macam mana kita tahu kita punya ni ada 4? Ini kebarangkalian dia lah kan, 4 kan, betul tak? Maksudnya dia ada 4 kebarangkalian keadaan, betul tak? Bila kita ada P, kita ada 2 variable. Okey, kita akan guna 4. Bila kita ada 1 je, contohnya kita ada P sahaja, yang ni 1 je variable kita akan ada 2 keadaan sama ada true or false. Boleh? Kalau kita ada 3 keadaan, kita sama ada kita ada P, Q dengan R, yang ni kita ada berapa pasangan kat sini. Pasangan true false ni. So kita akan ada true, false until berapa row? Sampai berapa row? Dia 2 kuasa 3. 9. 8. Right. Maksudnya sekarang tadi saya ada dengar. Maksudnya dekat sini kita punya base ialah 2. 2 ni sama ada dia true atau false. Then this is the variable, the parameter. If our parameter is 3 like this, it will become 2 power of 3. It will become 8 row. Kalau yang macam ni, case macam ni, it is 2 power of 2 because of 2 variable PQ. Kat sini yang kita variable letak dalam ni. PQ. So then it will be 4 row kan kat situ kan. Okay, kalau macam ni, it is 2 power of 1. Right? So the kebarangkalian dia ialah sama ada true ataupun false sahaja. Jadi kita kena tahulah ni. Maksudnya kalau kita ada PQR contohnya ada pula S kat belakang ni, kita tahu bahawa pasangan kita, maksudnya pasangan kebarangkalian kita punya set yang true false ni semua ada 2 kuasa 4. Dia jadi berapa? 2 kuasa 4 berapa? 16. Okey, ada 16. 16 row kat situ. Faham Yang ni kena jelas Jelas. Kalau Okay. bukan apa, sebab kita nanti mana tahu ada soalan objektif kan dekat dalam kuis 1. So kita kena clear lah semua tu. Okay, so sekarang problem 4. Okay, this is the truth table like I said just now. Berapa row yang kita kena buat kan. Okay, so sekarang dekat sini yang ni akan bergantung kepada kamu punya bentuk kan. Kalau misalnya P ada orang, dia tak ikut susunan yang macam ni, dia ikut dia je, dia langgar je. Maksudnya dia kat sini true. Selalu ada orang buat true, false, dia memang dah standard kan, betul tak? False, true dan false,
false. Every time dia jawab exam, dia akan buat pasangannya macam ni. Ada orang, dia punya pasangan ni sekejap dia naik, sekejap dia turun, dia tak ikut yang ni. Maksudnya jawapannya sekarang is depend on your pair kat sini. Okay, so jawapan saya untuk yang ni nanti saya refer dekat sini tau. Kalau kamu punya jawapan, kalau kamu punya table, kamu construct lain, so your jawapan will be different with me in term of kedudukan sahaja. Tapi berapa banyak true, berapa banyak false tu akan jadi sama. Boleh faham Okay, so sekarang problem number 4. Dekat sini kita akan dapat apa? Jawapan dia semua akan dapat apa? Yang pertama ni, ya, kalau buatlah. Buat tak? Akan dapat apa? Buat false, Akan false, true, true. Oh ya ke? False, false, true, true ke? False, false, true, false. False, False. false, true, False, false. false, true, false. False, false, true, false. False, false, true, false. Ada Ya, satu je true. Okay, Jawapan. salah. Okay, faham. Okay, so tu dah dapat lah, betul lah tu. Okay, yang kedua. Kita akan dapat true, true, true. Akan ada tiga true dan false, right? Satu false. Okay, yang cara nak dapatkan tu saya tak terangkan faham Ada soalan tak? Macam mana dapat ni? Saya nak tahu. Kalau tak ada, saya assume semua orang faham. Faham. Saya boleh faham. Kita nak semak jawapan je So sekarang yang ni true. Macam mana nak true. dapat? Siapa? Akmal. Okay, so sekarang macam mana nak dapat? Kita ambil yang paling simple lah Akmal. Yang kita ambil nombor 1 lah supaya saya tak menulis panjang-panjang. Boleh Akmal, nanti yang lain buat sendiri. Okay, so sekarang dekat sini nombor 1 ni. So sekarang kat sini P. Kita tahu kita ada dua variable betul? P dengan Q. Okay, so sekarang kat sini. Okay, listkan semua kebarangkaliannya. Maksudnya sama ada true ataupun true false. False true ataupun false. Okay, dekat sini. Okay, kita tengok kita punya soalan. Soalan kita sekarang, dia punya soalan tu is not P. Okay, so sekarang P and Q. So kita kena tulislah not P. Cari not P. Not P is we are referring to this P. P ni, okay, kalau dia true bermaksud not P is false. Boleh? Kalau ini juga false. Boleh Akmal? This is true. Boleh. This is true. Macam mana saya dapat ni is berlawanan dengan yang ini. Dengan yang ni, yang P ni. Okay, kalau di sini false, sini tu sebab dia sini not P. Okay, so now in order to get the whole answer for this, so kita kena tahu not P and Q. So sekarang for not P and Q, kita tahu bahawa kita kena ada apa? Kita dah ada not P dan kita kena refer through table N dekat sini. N tu. N. Okay, kalau untuk N, untuk dua keadaan ni yang saya bulatkan ni, kalau dia N, dia kena dua-dua true baru true, betul tak? So sekarang jawapannya dekat sini, ada satu je lah true-nya, betul tak? Bila dua keadaan ni, sebab ni pasangannya dengan ni, maksudnya dua tu ialah false, it will become false, yang ni pun akan jadi false. Tengok terus table yang dalam lecture sebelum ni. Okay, so kat sini true, it become true. Then this condition will get false. Okay. Boleh? Boleh. Macam tu juga untuk yang ni. Yang ni pun kamu selesaikan yang atas ni. Tengok untuk yang apa yang kamu kena cari untuk lengkapkan yang merah ni. Macam mana? Apa yang kamu cari untuk lengkapkan jadi satu ni. Okay. Boleh? Kalau tak boleh lagi sila selesaikan dulu sebelum kuis satu. Okay. For problem number 5. Okay. Show that each of these condition statement is tautology by using truth table. Okay. Maksudnya kat sini kita kena guna truth table. Kita kena construct. Kalau PQ, kat sini kita kena buat 4 kali row tu lah. Okay. Sekarang tautology. Tautology bermaksud apa?
Maksudnya dalam jawapan akhir tu kita kena jawapan dia semua kena True. kalau dia 4 semua kena true. Okay, so dia ialah tautology. Okay, so yang pertama ni tautology or not? Yes. Buat maksudnya yang tak buat sila buat. This is will become tautology. Last kali akan dapat semua true. Nombor 2 juga tautology. Nombor 3 juga apa yang bukan tautology ni? Semua tautology, right? Semua. Semua tautology. Semua. Okay, kalau kamu dah buat yang ni, maksudnya tak payahlah cari latihan-latihan lain. Maksudnya terus table kamu tu dah okey dah tu sebenarnya. So fokus dekat subjek lain. So dah senang. Okay, so now sekarang kat sini. Macam mana? Okay, dia kata P is an even integer. Q is -3 is a negative integer. Okay, P dengan Q ni ini dia punya ayat. Okay, write of each of the following proposition in terms of P, Q and logical connectivities, then find the truth value. Okay, so now here how can we get the logical connectivities for number 1? Number 1 tu akan jadi apa? Okay, number 1 tu akan jadi P and Q, right? Yes. Betul tak? Betul. So kat sini number 1 tu akan jadi true, then yang ni pun akan jadi true. Maksudnya True. dia akan jadi dekat dalam tu akan ada table tu akan ada satu row je. True, P true, Q true, then PQ juga true. So saya tunjuk yang nombor 1 lah macam mana kita nak buat ni. Kalau ada yang rasa dah tahu, Alhamdulillah. Tapi saya terangkan juga tahu sebab saya nak semua orang tahu. Macam ni. Maksudnya kita punya table tu macam ni lah nanti. Dia akan ada satu row saja jawapan dia. Macam tu juga untuk nombor 2. Nombor 2 ni akan jadi apa? Nombor 2 Nombor 2 kat bawah ni. 2 is not an even integer. 2 is not an even integer and -3 is a negative integer. Okey, jadi dia jadi apa ni? Nombor 2 ni akan jadi not P and Q, right? Dia akan jadi not P and Q. Okey, so sekarang jawapannya apa? Bila not P and Q jawapannya apa? Okey. Nombor 3? Not P and not Q. Okay, not P. Nombor 3 is not P and not Q. So jawapan dia apa? False. False. Okay. False. Number 4. Number 4 is Not P. Arrow not Q equals then not Q macam tu. Dia akan dapat apa? Jawapan Ini dia jawapan dia nanti true. 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 Okay. Number 5. P Dia punya then P, not Q. P then not Q. Jawapan dia apa? True. False, right? 6 is P if and only if. Di arrow dia macam ni. Notation dia macam ni. Okay, P if and only if Q. Okay, refer to the table for if and only if we get this answer is true. Okay. True. Okay, selesai nombor 6. Tak mencabar sangat tutorial 1. Okay, problem 7. Okay. Show that either they are logically equivalent or not. Okay. Maksudnya kita nak tahu dia ni logically equivalent or not. Kamu buat macam mana? Maksudnya sebelah sini, yang ni mesti dia punya truth table tu nanti. Truth table tu maksudnya true dia akan ada 8 kat sini sebab PQR kan? Okay, so sampai 8 tu nanti kalau dia logically equivalent,
bermaksud dia akan sama dia punya bentuk dengan yang sebelah. Kalau atas ni true, dia akan jadi true. Maksudnya kalau bawah ni false, ini pun false juga. Barulah dia logically equivalent. Okay, so sekarang untuk problem 7 ni, is it logically equivalent for question number 1? Yes. Yes. Yang ni nombor 2? Yes. It's also, right? Yes, yes. It's not logically equivalent for number 3, right? PQRS ni maksudnya kamu kena buat 16 ni. Buat tak? Buat. Okay. Buat. Alhamdulillah, pandai. InsyaAllah. Okay, so problem number 8. Ni macam mana kita nak tulis statement untuk yang ni kalau kita ada ayat macam ni. Okay, lepas ni kalau kita tengok buku matematik ke, buku computer science ke, kita dapat terbalik macam ni, macam pen macam ni, kita tahu it's referring to what. Okay, so now ini apa? Macam mana ayat dia? A student spends more than 5 hours in class every day. Student who spend more than 5 hours every weekday in class, macam tu kan? Tapi yang depan tu macam mana, some ke? Kat sini. Some or there is a student. Oh, there Who is. spend, There is. there is a student. Some pun boleh. Maksudnya ayat bahasa Inggeris ni apa yang betul ni? Kalau a few ke? Dia tak menunjukkan semua. Boleh? A few tu Some. mungkin. Few pun boleh kot. Faham ya? Some pun boleh. Kalau yang ni? Kalau yang ni nombor 2? So number 2 is every, right? Every student spend more than 5 hours every day. More than 5 hours every weekday in class kan? Macam tu kan? Jadi kalau all boleh, all All. student. Kan? Nak referring to all, referring to maksudnya semua student kan? Okay. Okay, nombor 3 ni? Student. Kata ayat ni negotiation kan? Okay, maksudnya ayat nombor 3 ni macam mana? There is a student who does not spend more than 5 hours every weekday in class. Macam tu kan? Who does not Madam, spend. some students don't spend. Boleh. Boleh. Some. We maksudnya kita refer, kita tak cakap semua. A few, is also can. Maksudnya not every student pun boleh juga. Kalau saya guna at least one tu boleh ke? Macam at least one student does not spend more than 5 hours every weekday in class. One, sekurang-kurangnya seorang. Selebih-lebihnya boleh jadi banyak orang kan? Boleh? Okay, so sekarang nombor 4. All student, kan dia semua kan? All student did not spend more than 5 hours every weekday in class. Or we can state also no student kan? Sebabnya dia kata all student does not spend kan? Ataupun kalau ada orang buat ayat no student spend more than 5 hours sebab tiada ni. Sebab semua tu lepas tu negation. Right? Oh. So you can write no student spend more than 5 hours every day, every weekday in class. Okay, faham Nombor 8 ni saya tak tulis tapi saya cakap je lah. Okay. Okay, for number 9. Macam mana number 9 ni? Number 9 ni macam mana? Let Px be a statement. If the domain consists of the integer, what are the truth values? Okay, so now domain dia ialah integer. Integer maksudnya apa-apa nombor di antara negatif infinity sampai infinity. Bukan nombor perpuluhan, right? It's integer. Okay. So here, is it true for number 1? True ke? P kosong. Maksudnya kita letak P kosong, dia punya statement untuk P ni ialah ni. X is equal to X square. So kalau dia kosong, X is equal to X square, is it correct?
Maksudnya masukkan kosong dalam X ni. True. Dalam X ni masukkan True. kosong. So True. it's true. If it is 1, it's also true, right? True. True ke? Kalau True. 2, False. it become false, right? Kalau negatif 1, False. 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 Okay, so yang ni. At least 1, kan? Dia true. So it will become true. Sebab ada dua keadaan dia true kat sini. Dia bukan semua. Right? Betul. Boleh faham tak? Okay. A. So yang nombor 6 ni, it become false. Kenapa dia false? Sebab tak semua yang mematuhi yang ni kan? Betul tak? Sebab ada dua keadaan. Maksudnya tak semua, hanya dua sahaja, betul tak? Yang true. So, this statement will become false. Okay. Gemuk ni. Gemuk. Apa yang gemuk tu? Saya tu buka mic. Okay. So, problem 10. So, problem 10 kat sini macam mana ni? Tahu tak nak jawab? Determine the truth value of each of these statement if the domain consists of all integer. Maksudnya domain dia ialah all integer. Semua nombor kecuali yang perpuluhan tu lah. Okay, so now for every n plus 1 is greater than n. Maksudnya sekarang kamu kena uji. Maksudnya semua keadaan n tu, maksudnya kalau kita letak n sebagai 1, 1 campur 1 will become 2 lebih besar daripada 1. Faham tak apa yang saya buat ni? So it's true. Kalau n sama juga dengan 1. Tetapi, sebab n tu integer. All integer. So kalau saya nak cuba juga, kalau n tu ialah negative 1. Sebab dia integer, right? So negative 1 plus 1 will become 0 is greater than negative 1. Negative 1. Okay, so kita nampak dekat situ, dekat negative value pun dia boleh terima, dekat positive value pun dia betul. Then when n is equal to 0, it become 1 is greater than 0, right? So it's also true. So for number 1, our answer will be true. Okay, for number 2, faham tak? Tak faham tanya For number 2, is it true? Maksudnya ada at least 1 yang dia benar. So kat sini kat mana dia benar? Bila n sama juga dengan? Kosong. Kosong, right? Bila n sama dengan kosong, it become kosong sama juga dengan kosong. So dia benar pada satu keadaan tu, at least 1. So it become true. Kalau kita letak nombor 2, nombor 3 dia dah tak jadi. Kan? Bila kita letak negative number dia dah tak benar. Nombor 1 Tapi boleh ada ke? satu tak boleh. 1 je akan jadi 2 sama juga dengan 3. Benar ke tu? Kenapa yang 2 tu sama dengan kosong? Saya tak faham. Bukan 2 tu sama dengan kosong. N tu sekarang we are referring to the n. Our variable is n. If our n is 1, dia jadi 2 sama dengan 3, betul? If our n is equal to 0, it become 2 kali kosong. Kosong sama juga dengan 3 kali kosong. Kosong. We are referring to n. Sekarang kita replace n. Tak semua n, maksudnya ini at least 1 n supaya keadaan ni benar. Ada 1 n, which is n sama dengan kosong. Dia benar. Betul tak? Betul. Jadi dia benar lah. True. At least. Tetapi kalau kat sini simbolnya ialah for all, which is for all n. Kalau for all n kat sini dia akan jadi false lah. Tapi sebab dia at least at least ada 1 n yang benar, so is benar. Faham Kalau tak faham tanya. Okay, so number 3. Ada tak keadaan dia benar supaya yang ni jadi benar? Sebab dia ni ialah simbol ni.
at least ni right? Ada tak keadaan dia benar? Bila mana? Bila n sama juga dengan apa? Sama dengan kosong kan? Kosong. Jadi kosong sama juga dengan kosong. So this condition it will be true. So it will true for all n tu. Maksudnya dia akan jadi at least n tu benar. So ada wujud satu keadaan dia benar. So it's true. But here for number 4. Number 4 ni kalau kita dapat buktikan satu dia salah. Contoh kalau kita letak n sama juga dengan 1. Sekarang. So bila n sama dengan 1 dia akan jadi apa? 3 lebih kecil sama juga dengan 4. So dia benar betul? Betul tak? Dan kalau kita letak contoh saya padam. Saya sekarang bincang soalan nombor 4 tu. Okey, kalau saya letak n sama dengan kosong dia juga benar kan? Betul tak? Kalau n sama juga dengan kosong, ni n sama juga dengan kosong, dia akan jadi apa? Kosong lebih kecil sama dengan kosong. It's also true, right? But if we put negative number, n sama juga dengan negatif 1. Contoh dia akan jadi apa? Negatif 3 lebih kecil sama dengan negatif 4. Is it correct? No. Right. So yang ni keadaannya dia tak boleh, statement ni akan jadi salah. So this statement will become false. Sebab dekat sini sepatutnya semua akan jadi benar, right? Tapi ada satu keadaan, maksudnya ada banyak keadaan sebenarnya. All negative number, it will be false for all negative number. So sekarang the answer for this is false. Okay, selesai tutorial yang ini. Boleh ada soalan? So for today lecture, saya ada letak dekat dalam Yulen. Today lecture. Sekejap saya buka balik. Yulen, mana Yulen? Okay, for here Yulen ni. So dekat sini week 2 saya dah letak kuliah untuk sepatutnya hari ni kita kuliah. Semalam kita tutorial tapi saya discuss dulu semalam, dan kuliah untuk hari ni saya dah letak recorded lecture. Tapi recorded lecture ni mula-mula tu saya punya screen dia tak bergerak, tapi boleh refer kat saya punya lecture ni lah. Sikit je dekat first dengan second slide tu dia tak bergerak. Tapi yang ni, sebab yang ni lecture tu ni it quite ada sikit confusing. Saya kena terangkan. Nanti saya terangkan masa lab next week dekat kamu punya session lah. Refer to your session. Dan we'll discuss untuk tutorial beserta contoh dalam lecture tu ni. Okay, ingatkan saya ya. Okay, untuk tutorial 1 and lecture 1 ada soalan tak? Kalau tak ada, kita nak berhenti ni. Tak ada. Okay, tak ada. So, Tak ada. Okay. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Ya, mudah sekali urusan. Pandai-pandai semua. Amin. Okay, thank you. Close saya leave meeting and meeting. Thank you.